إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شهود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول سواء. Surah apa? Surah apa? Suratul Nahli. Juzuk apa tu? Surah Isra. Ha? Surah Isra. Itu Nahl. Surah Isra. Tengok atas macam tengok bawah. Kiamat tak jumpa je. Ayat apa? Surah Isra ayat berapa tu? Ha? 53. Wa qadara rabbuka. Ha? Tak sama muka surat ni. Ayat 23. Surah Isra ayat 23. Bukan kau. Tu petikan. Tak, surah tu surah apa yang tu? Isra. Ayat 23. Ayat 23 petikan surah An-Najm. Itu surat 63. Ini surat 2000 lebih ni. Wa qadara rabbuka ni 23 ni. In hiya illa asma. Ayat 36 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa illa anfus wala wa ma tahwa al anfus. Ini adalah nama-nama yang kamu buat dan bapa-bapa kamu yang membuatnya. Allah SWT tidak menurunkan kekuasaan tentang itu. Mereka hanya mengikut persangkaan dan keinginan hawa nafsu belaka. Ini mereka yang mereka reka dan menamakan Tuhan itu berbagai-bagai nama, Lata, Uzza, macam-macam. Kemudian Allah SWT menjelaskan apakah sebabnya dilarang menjadi sebagai pak turut dipanggil. Kerana firman Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu adalah akan ditanya. Apa yang kita dengar, apa yang kita fikirkan, dan segala anggota kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pergerakan kaki, tangan semua, yakni segala anggota tubuh badan dan juga panca indera yang telah dipergunakan sehari-hari oleh manusia dalam dunia ini akan ditanya di akhirat nanti.
apa yang telah dibuat oleh masing-masing. Sebab tu disuruh kita timbang, fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Sila timbang segala perkataan, ucapan, kenyataan kita dan afal perbuatan kita. Timbang dengan apa? Bimizani syariah, dengan neraca syariat. Mana kalau benda tu betul, teruskan. Kalau tidak, sila stop. Sebab besar kedudukan kita nak jawab di akhirat esok. Dan lagi firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat, di mana lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi ke atas mereka tentang perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dan mengikut riwayat daripada Syakal Ibnu Humaid, katanya, saya telah menemui baginda Rasulullah SAW. Seraya berkata, ya Nabi Allah, ajarkan kepadaku bagaimana memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Maka dipegangnya tanganku seraya dia bersabda SAW, Qul a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri minni. Kul, katakan olehmu. Dia kita minta a'udzubika, mana aku berlindung denganmu ya Allah, min syarri sam'i, daripada kejahatan pendengaranku. Kita minta lindung supaya Allah tutup pendengaran kita dari mendengar benda-benda maksiat dan kemungkaran. Satu. Wa syarri basari, dan maknanya syar kejahatan penglihatan, jangan melihat benda-benda yang diharamkan mana. Wa syarri qalbi, dan bahaya mana kejahatan hati, ya, dan juga bahaya dipanggil syarri minni, bahaya benih saya yang dimasukkan daripada perbuatan zina, na'udzubillah. Ini di antara doa yang ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu semua anggota akan disoal siasat apa yang dilakukan dan diberikan balasan yang seadilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibalu tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung. Ya, kita nak berjalan atas dunia nak sombong, jalan pun tak habis ni. Kalau nak tembus bumi pun tak habis. Ya, sebab kita ni adalah makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala yang sentiasa bergantung dengan dia, terikat dengan dia. Segala-galanya dari kurnia ihsan Allah Ta'ala. Tak ada sebab manusia itu nak berjalan dalam keadaan sombong. Maka kenal diri dia, dari mana dia, di mana dia sekarang, dan ke mana dia nak pergi lepas ni. Ini di antara benda-benda yang menjadi satu suntikan untuk kita tawaduk, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih pada orang mutawaddi'in, yang merendahkan diri, yang tunduk, dan dia murka kepada orang yang sombong. Dan kesombongan itu akan menghela manusia ke neraka jahannam, wala'ayazubillah. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, al-jannah, syurga, kami sediakan bagi orang yang tidak ada dalam kalbi dia iradah, kendak apa dia, makna membesarkan akan diri. Tak ada terlintas hati dia nak membesarkan diri, tak ada. Bahkan ditawaduk. Itu sifat ahli jannah. Bagaimana mafhum mukhalafah ni kalau sebaliknya, itu sifat ahli nar, ahli neraka, wal ayazabillah. Jadi disebut dalam hadis bahawa di akhirat besok, yaumil mahsyar, di mahsyar lagi tu, belum di neraka. Ya, orang-orang yang membesarkan diri akan dijadikan asghar minan naml, lebih kecil daripada semut. Yata'uha ahlul mahsyar, melacak dia oleh seluruh penghuni mahsyar. Bayangkan kalau semut tu budak kecil, kalau kecil, lebih kecil semua, tak tahulah macam mana. Dalam keadaan manusia berjuta trilion manusia, berjuta-juta, ya, manusia akan melacak. Dibayangkan betapa hinanya apabila mereka sombong dengan Tuhan, iaitu tidak mau menerima syariatnya, berpaling daripada
perintahnya. Maka besar besok kehinaan di akhirat Tuhan letakkan. Maka Tuhan tegar di sini, wala tamshi, jangan kamu menapak mana fil ardi, di atas muka bumiku, marahan, dalam keadaan sombong, iaitu berpaling daripada petunjuk dia. Huraian dia, Allah Ta'ala melarang jangan seseorang itu berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, yakni membelakangkan hukum syariat Allah Ta'ala. Ya, tidak sedarkan diri hamba abdi fakir. Ya, umpamanya berjalan dengan berhentak-hentak kaki kerana menunjukkan kemegahan. Ya, sebabnya dilarang. Itu Allah Ta'ala menyindir, kerana engkau tidak akan dapat menembusi bumi. Engkau hentak-hentak tu tak sampai sekaki pun. Tak ada siapa boleh menembus bumi dan langit. Dengan kesombongan dan takaburmu, engkau tidak akan dapat menembusi bumi sampai ke hujung atau di sebalik. Dan tidak pula dapat engkau menandingi gunung, ya, dengan kesombongan sehingga mencapai puncaknya, kerana engkau tidak dapat memanjang, ya, setinggi gunung. Kita kerdil kan. Itu di antara sindiran Allah yang amat besar. Murka Allah Ta'ala terhadap orang yang cuba nak memakai sifat yang dia tak boleh pakai. Dalam hadis Qudsi diceritakan bahawasanya Allah menyatakan, al-kibriya irida wal azamati izar, faman naza'ani alqahu finnar fala ubali. Membesarkan diri, sombong itu pakaian rida aku. Maksud rida, benda yang tak percaya tanggal, apa yang tak percaya dengan zat, sifat. Mana sifat membesar itu sifat aku, tuan. Kau jangan pakai. Kalau kau pakai, alqahu finnar, kuhumban kau dalam neraka, tuan. Fala ubali, langsung aku tak hirau. Mana murka Allah marah sangat bila si insan itu mula merasa membesarkan diri. Ya, Rasulullah SAW merupakan asyaddu tawadu'an, orang yang lampau tawaduk. Ya, Rasulullah kalau kasut dia koyak bagi Rasulullah pun dia jahit sendiri kan? Ya, kalau diangkat sahabat bergebut nak jahit, nak khidmat, Rasulullah jahit sendiri kan? Ya, itu makna kehebatan, ketawadukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah jauh lebih kecil dan paling lemah. Kesombongan hanyalah bergantung dengan besarnya kekuatan dan besarnya tubuh badan, sedangkan keduanya tidak pula dipunyai oleh manusia. Ya, siapa nak besar? Siapa lebih besar daripada Jibril? Jibril alaihissalam ni, kalau dia jelma asli, asal dia, matahari itu boleh diletakkan antara mata kanan dengan mata kiri Jibril. Matahari dengan bumi mana besar? Matahari besar kan? Kalau banding dengan Jibril, matahari itu hanya duduk antara mata kanan dan mata kiri. Besar tak besar, tuan? Kalau air laut tu dicurah keseluruhan atas kepala Jibril, nasai setitik pun takkan jatuh. Bayang besar tak besar tu? Kalau dia pergi penampok kita mampu juga. Pedegil nor terkajang mampu juga, lacak. Ya, tapi Jibril tak buat melainkan arahan Tuhan. Kalau dia kata lacak, mampu habis gitu, tuan. Ya, bayangkan matahari betul besar, laut betul besar, tuang air tak tidak tahu macam mana besar kita tahu. Itu kalau dia menjelma asli dia. Besar tadi Jibril. Sayap dia je 600. Jibril punya sayap 600 sayap. Satu sayap kalau dibuka dia boleh tutup dunia ni. Ya. Itu sebab bila kata Nabi Ibrahim dicempak dalam api, Jibril datang. Dia nak tolong. Dia kata, alaka haja ya Ibrahim. Ibrahim ada hajat tak? Bermakna dia nak tepuk dengan sayap dia sekali, dengan namrud dia terbang. Tapi tengok ketauhidan makrifat Nabi Ibrahim Ta'ala sebagai khalil kekasih dia. Apa dia kata? Fa'amma ilaika fala wa amma ilallah fala. Ada pada engkau aku tak ada hajat Jibril. Ada pada Tuhan aku ada hajat. Pada engkau aku tak ada hajat. Tapi maknanya apa? Fahamlah. Jibril faham itu ketauhidan kuat Jibril apa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pun tak ada kecil hati kan. Lalu dia kata sal. Betul lah tu maknanya. Maka mintalah dia. Raun kedua pula dia kata ilmuhu bihali yakfi min suali. Tuhan dah tahu aku dalam api di antara. Aku nak minta apa kan dia tak tahu je. Dahsyat Ibrahim tadi. Itu keimanan Nabi Ibrahim SAW dengan Jibril tu. Ya, tak, dia tak ada hajat. Ini pergi jumpa datuk macam-macam, datuk jumpa jin puaka macam-macam. Ya, kalau jin syaitan tu Jibril tampau habis sekali. Itu besarnya dan tunjuk kekuatan keimanan Khalilullah, sebab pangkat Khalil diberikan kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala. Ya.
sedangkan kedua-duanya itu tidak pula dipunyai oleh manusia. Sombong takabur itu bukan sifat kita. Maka apabila yang menyebabkan dia berlagak sombong, sedangkan dia lebih hina daripada bumi dan lebih kecil daripada gunung. Nak banding gunung pun panjat pun tengah gitu. Yang menjadi sebahagian daripada bumi. Mana kalau bumi kau tak lepas, ya, langit langit pun tak tercapai, tak usah kamu nak menyombong diri maknanya. Ya, pakailah sifat asli kamu. Ini Allah Ta'ala tegur supaya insan tu bersifat dengan sifat yang mulia. Apa dia? Tawaduk. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Soalan ni macam mana nak pakai tawaduk? Ya, kita dah tahu takabur ni sifat murka, Tuhan murka. Dan Tuhan kasih pada orang sifat tawaduk. Sekarang nak selit, nak pakai, ya, sifat tawaduk macam mana? Dia tak boleh pakai tu sifat tawaduk. Takkan lekat dalam kalbi insan. Sebab tawaduk tu sifatul qalbi, sifat roh, sifat kalbi tu. Dia tak duduk kat tangan kan? Dia duduk di hati. Maka cara nak memakai dia tidak akan terpakai, melainkan dia memandang tepat, musyahadah akan kebesaran Tuhan. Bila dia terpandang, kalbi kita terbuka antara dia dengan Tuhan, kebesaran Tuhan, baru dia tunduk. Ya, sebab dia kata at-tawadhu al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudi azamati rabb. Tawadhu itu dia akan jadi daripada mana? Daripada terbukanya memandang kalbi atas keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Terbuka kalbi dia, baru dia akan tunduk. Itu maksud. Ya. Seorang tadi tak akan tunduk mencari dia nampak orang lebih besar. Dan dia nampak yang besar, baru dia tunduk, kan? Kita tinggal kat rumah kita tadi kan 6 orang adik-beradik, ya, anak kita. Bila tak ada rumah, kita dengan isteri keluar capai dia tekong. Yang sulung lah. Dia tunjal kepala dia. Macam-macam. Ya, sebab apa? Dia tahu bapak dia tak ada. Tapi dia tak perasan bila tengah tunjal-tunjal adik, bapak dia tercegat kat pintu macam tu kan. Terusnya automatik berubah. Sebab apa? Terpandang yang lebih besar. Dalam pejabat kita, wah dia main kan, buli-buli orang ini. Dia tak perasan bos jeling dia. Dia terpandang dia bos, automatik tu. Terpandang terusnya tu. Itu dia pandang bos. Bos berbos tu. Yang ni bukan bos ni, Malikul Muluk. Bila kalbi terbuka je, itu panggil musyahadah. Terbuka kalbi menghadap Tuhan, ya habis tunduk habis kan. Tak ada siapa berani lagi. Sebab tu cari jalan untuk terbuka kalbi. Bila kalbi terbuka, merasakan kebesaran, Masya Allah. Di situ baru kita kenal, baru dapat lazat memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sifat lain dia akan tunduk. Ya, tu dia. Selagi tak menghadap, lagi itulah dia loya buruk dan macam-macam. Ya, dia temberang ada, walaupun kadang-kadang tak keluar di mulut, dalam hati tu ada kita merang. Qala Allah Ta'ala kullu zalika kana sayyi'u, kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua ni itu kejahatan itu di sisi Tuhanmu amatlah dibenci. Huraian dia, semua larangan yang disebutkan di atas, ya, iaitu sifat melagak, bersombong, membesarkan diri dan sebagainya, tidak menjaga segala anggota-anggota yang Tuhan bawa amanahkan kepada kita, anggota 7, semua tu, ya, ialah sebanyak 12 perkara. Semua larangan yang disebut di atas sebanyak 12 perkara adalah buruk di sisi Allah Ta'ala dan ianya sangat dibenci, meskipun dengan kehendak Allah Ta'ala juga, sebagaimana sabda Nabi SAW, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Tuhan, itu saja berlaku. Apa tak dikehendaki, takkan berlaku maknanya. Maka apa yang dikehendaki Allah Ta'ala di sini, seperti sifat-sifat yang dibenci tadi, tidaklah membawa kepada keredaan. Sebaliknya 13 perkara yang lain yang merupakan suruhan adalah diredai oleh Allah Ta'ala. Lepas tu kita ahli sunnah wal jamaah, 3 perkara yang, ya, dia ada yang mulazamah, ada tidak. Suruh, ya, kemudian redha, kendak, ya, suruh, kemudian mengendaki dan redha. Ada kala dia berhimpun, ada kala dia bercerai. Ada kala benda tu disuruh tapi tidak dikendaki. Iman Tuhan suruh, tapi pada Abu Jahal, Abu Lahab, Tuhan tak kendaki sebab dia tak beriman, ya. Dan Tuhan redha, Tuhan tak redha.
Ada benda begitu. Ya. Sebab tu tak lazim daripada dikendaki dia suruh atau dia reda. Ya. Benda tu dikendaki confirm akan berlaku. Tapi adakah berlaku tu dia reda? Dia tak reda, dia nak berlaku itu hak dia. Tapi tak reda. Contohnya kufur tadi. Siapa yang hakikat dari dia, tapi dia reda tak? Tak. Itu sebab tidak lazim daripada dia kena dia reda. Ya. Dia kena tapi dia tak reda. Berlaku kufur kena dia iradat tak? Iradat tak, taksis iradat dia. Ya, tapi dia reda tak? Tapi yang lazim suruh dengan reda. Bila dia suruh memang benda tu dia reda. Itu maksudnya. Sebab tu tak boleh dikatakan bila dia kendak dia reda. Kehendak dengan reda tak lazim. Ada kala dia kendak benda tu berlaku tapi dia tak reda. Kekufuran tadi kan tak reda. Sebab tu tak boleh buat hujah. Tuhan kendak kita menang. Tu sebablah kata Tuhan reda, itu tak boleh. Dia kendak tak semesti reda. Ya, dia yang lazim reda dengan suruh. Mana bila benda tu disuruh memang benda tu dia beriman, mana reda, iman tu memang Tuhan reda. Ya. Tuhan ini. Ia tiga benda. Ada kala Tuhan suruh dan Tuhan reda dan Tuhan kendak. Contoh iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iman Tuhan suruh dan iman Tuhan kendak dan iman tu Tuhan reda. Tiga berhimpun sekali. Ya. Ada kala dia suruh tapi dia tak kendaki. Dia reda. Iman Tuhan suruh, dia reda iman, tapi dia tak kena berlaku pada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu maksud dia. Dia yang tak lazim apa? Mana kehendak dengan suruh dia tak lazim. Dia suruh kadang-kadang dia kena berlaku, kadang-kadang dia tak bagi. Itu mana. Tapi yang lazim suruh dengan reda. Bila dia suruh memang benda tu reda. Itu maksud dia. Ya. Jadi di sini maknanya kalau berlaku jadi sebagaimana kata Tuan Pengarang, Tuhan dikendaki, masya-Allah kan dikendaki, tapi tak lazim daripada dikendaki benda tu direda. Ya, itu maknanya. Maka apa yang dikendaki Allah Taala seperti sifat-sifat yang dibenci tadi tidak membawa kepada keredaan, bukan direda benda. Sebaliknya 13 perkara yang lain merupakan suruhan adalah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Sebagaimana telah diulas. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Itulah makna perintah yang diwahyukan kepadamu adalah daripada pengajaran, dan janganlah engkau jadikan di samping Allah Tuhan yang lain, nasaya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan tercela lagi terbuang. Mana satu penghinaan besar, dia akan dihumbankan mereka dibelenggu dan dibaling ke dalam neraka. Itu mereka-mereka yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan mengambil mana benda-benda yang bukan Tuhan dianggap sebagai itu sebagai Tuhan maknanya. Dan pada ayat yang berbunyi zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, satu lagi, iaitulah perintah yang diwahyukan kepadamu adalah daripada pengajaran. Di huraian ini Allah Ta'ala perintahkan beberapa suruhan dan juga beberapa larangan yang disebutkan dalam ayat-ayat yang terdahulu. Semuanya ada sebanyak 25 perkara. Pertama, larangan mempertuhankan selain Allah. Mana syirik kepada Tuhan itu dilarang Allah Ta'ala, dan ini merupakan perkara dosa yang paling besar. Zalim yang paling besar ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, makna zalim yang paling besar. Kedua, suruhan menyembah Allah. Itu disuruh ubudullah, sembahlah kamu akan Allah. Yang ketiga, larangan menyembah kepada yang lain, wala tusyrik, jangan kamu menyakukan syirik. Yang keempat, suruhan berbakti, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua bapa hendaklah dia berbakti, maknanya menjaga ibu bapa dengan baik. Yang kita mendatangkan sebab-sebab yang boleh menyebabkan ibu bapa kita ke syurga. Itu baik itu. Ya, jangan ibu bapa dah nak mati dah, dia bawa pergi tengok orang menggop, dia tengok orang pergi karaoke, itu menjahanamkan ibu bapa panggil. Ya, sepatutnya ibu bapa ada tua ni, bawa di masjid sebuah tempat tu, tempat amal saleh, supaya mudahan di akhir wayat dia dengan benda yang tersebut. Ba'al Imran bil khawatim, kiraan di hujung umur tu. Ya, lagi dekat dengan akhir lagi kena jaga betul-betul sebab kiraan di hujung.
Itu rahmat Tuhan. Mana kalau di hujung cantik, insya-Allah dia selamat. Itu kita kasih ibu bapa dan doakan ibu bapa, wajib supaya dia selamat dunia dan akhirat, ya. Dan jangan kata cih, wa qul lahumā uffin wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kamu kata cih kepada mereka, jangan angkat suara, jangan. Kadang-kadang cakap mana aduh, terasa tak hati orang tua, terasa. Jangan angkat suara, nada, wajah, jangan mengusik hati dia. Lebih lagi kalau kita kena salin lampin dia, lagi legang. Ada sengaja nak salin ibu bapa, dia tekuk hidung. Ya, dia nak pergi salin lampin ibu atau mak dia sakitkan, dia tekuk hidungnya. Mak dia kata dah tak payahlah, dia kata. Dia kata tak payahlah tu ahli neraka. Dia kata tak payah tu ahli neraka. Kalau dia tak bertobat, ya. Mana jangan tunjukkan sikap yang dikecil hati. Makin dah tua lagi, jadi lagi sensitif. Kita tegur sikit kan dia terasa, ya. Layan dengan baik, biwajhin talqin, dengan wajah yang manis, ya. Kalau kita pandang ibu bapa kita, dia suka syurga dalam tempat ni. Itu maknanya rangkaian ibu bapa dia kena jaga sungguh. Itu seorang sahabat yang tak disebutkan nama dia, akhir umur nak mengucap sangkut, tuan. Sahabat tu nak mengucap sangkut. Rasulullah sampai, Rasulullah faham tu. Rasulullah tak dah, ya. Mana mak dia Rasulullah? Jumpa mak dia, jumpa, tanya mak dia, anak sengit-sengit. Kalau kamu tak ampun ke dia, kita bakar ke, maksud acap gitu kan. Tak apalah, si ampun ke lah. Dia ampun aja, pum, mengucap tu lah, habis. Tu dapat mengucap dengan pasir kan, sangkut. Buat pasal dia. Dah banyak di dunia pun kita tengok kan. Macam-macam. Dia kalau ada kes apa tak sempat ampun je ke tu. Ada yang masalah. Kadang tak usah kata akhirat, kerja dunia banyak sangkut. Tak berkat. Tapi taat dia tak mutlak lah. Taat ibu bapa, ya, tidak mutlak. Besar taat tu lepas Allah dan Rasul ibu bapa, ya, tapi tak mutlak. Apa tak mutlak? Selagi tak bercanggah dengan syariat. Yang bapa ni mana mimpi nombor ekor suruh beli pula kan. Apa mimpi 3 nombor dia turun ke ni. Kau tu kau beli kan. Jangan, benda haram tu beli tuan. Yang keenam, larangan menengking mereka. Lagi teruk kalau tak boleh angkat sahur, tak boleh tengking pada apa orang tua ni kata. Ya, datuk tu bangka ni, mana dia mengepek kan. Jangan buat pasal. Kadang-kadang tak sempat akhirat atas dunia tuan balahi. Yang ketujuh, suruh berkata-kata dengan hormat kepada mereka. Nada, suara, gaya, jangan mengecilkan hati dia, ya. Tu saya cerita seorang ulama kan, dilayan mak bapak dia tu makan, dia tak makan dan dia suruh mak bapak dia makan dulu. Lebih mak bapak dia makan, kampung dia makan. Bila orang tanya kenapa Sayyidi Syekh tak berani makan semua, aku takut lauk yang dia nak ambil tu aku dah potong dulu, kan. Dia nak ambil tadi apa, ikan tegi ke kan, ayam goreng ke, dia pun nak ambil, kita dah sapu dulu. Dia pun tergagak, aku takut, yang tu pun aku takut dia tu. Jadi aku pergi dia makan dulu. Lebih dia pun aku makan. Ni dia terbalik, mana ambil lah, ada saya makan lebih ni. Banyak amang kau kucing ke, ya. Ni anak puaka kan ni. Ya, kalau tak bertobat, neraka tempat dia. Dan ke-8, suruhan merendah diri, merendahkan hati pada mereka. Walaupun dia pada sijil dunia kadang ada sijil macam-macam kan, jangan. Itu tajuk lain. Ni makna keibuan dan kebapakan dia itu kita jaga, ya. Kita hormat dia, minta pandangan dia kan. Walaupun orang tua ni kadang-kadang pandangan dia tak ada banyak sangat, dia tak ada terpelajar kesalahan dia. Jangan kita minta pandangan dia, kawan-kawan doa dia kan. Ni dia senyap, buat projek senyap, tiba sangkut cerita mak dia, padan muka kau. Sebiji kena kan, kau ingat kau cerdik now dia. Pelepuk kena kan. Minta tahu doa dia, beritahu dia, jangan buat kerja tanpa pengetahuan dia, nanti takut dia kecil hati. Dia kecil hati berat, ya. Yang ke-9, suruh mendoakan. Suruhan mendoakan mereka, wajib, ya. Hendaklah kamu doakan akan kedua ibu bapa kamu. Dalam hadis, kalau tak doa, dia tak masuk senarai anak saleh. Walaupun dia mengatik sampai putus tali tasbih. Ya, semalam dia berjaga, siang dia ibadat, malam dia tak tidur. Tapi dengan ibu bapa dia, kita doakan. Tak masuk anak saleh. Dalam hadis sahih Nabi kata apa? Ya du'ulahu. Ya izamatu min adam in qata'aman ila min salan. Sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi awaladin salihin yad'ulahu. Nabi kaitkan dengan yad'u, jumlah sifat. Bila mati anak Adam, terpotong segala amalan kecuali sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dia belajar, diajar, dan anak yang saleh yang anak saleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Sifat anak saleh dia mesti doa ibu bapa. Paling kurang diminta, ya Allah selamatkan ibu bapa ku dunia dan akhir.
Itu paling kurang maknanya. Tiap-tiap lepas sembahyang minta, boleh ada berkat. Yang ke-10, suruhan memberikan kepada kaum kerabat akan hak. Mana kalau apa pemberian zakat ke apa ke, dahulukan aqarib. Ya, ini dia bagi zakat banyak, sebelah rumah dia pakcik dia, anak buah dia susah. Dia hantar zakat baru dengar pula seorang dia bagi seorang 2,000. Kelik-kelik kawan tu. Kawan tu anak sekolah sepatu dah macam buaya, koyak nak beli duit. Dia terasa hati tu. Sebab bila kita beri aqarib, dia 2 pahala tu. Satu pahala wajib zakat, satu pahala hubungan silaturahim. Ya, kita bantu dia, tu maknanya. Dalam bab zakat dia ada tajuk tu. Maknanya lebih dia beri 2 ganda pahala bila diberikan kepada aqarib. Ke-11, dan hak kepada orang miskin. Ya, fakir miskin. Ya, ada sebelah jiran rumah kita, kita mampu tolong dia, kita lebih mampu, memang mampu betul. Dia buat dah, kejap-kejap je umrah, setahun 5 kali je umrah tu. Sampai unta jemu je muka ni, muka kau tu antar lepas saudara apa kan, Bangla kata, hai, ini datang lagi kan. Tahun nampak 7 kali umrah. Oh wah kan. Sedangkan jiran dia bermasalah, dia boleh bantu saja dia buat kejam mata. Maka langit ke-6 amalan dia semua reject. Ya. Langit pertama naik amalan khaybat tu dalam hadis yang apabila Ibnu Mubarak, ya, ada tak Sayyidina Muaz bin Jabal, ya, meriwayatkan lagi Ibnu Mubarak. Sayyidina Muaz nak riwayatkan hadis ni, dia menangis sampai tak berhenti kan. Tu gubernur yang Nabi lantik di Yaman kan. Gubernur Nabi tu bukan gubernur kita kan. Langit pertama naik amal hebat, tiba-tiba sekat. Malaikat kata, ya, idribu, ya, hadzal amal wajah sahibi. Ambil amal ni, sepuk kamu ke tuan ni balik. Aku sahibur, ya, mana riak. Ya, mana dalam langit pertama dia tuan, ya itulah riak, mana riak. Dalam amal pertama dia, langit pertama dia ada riak, semua dia reject dia. Boom, tolak. Hari kedua buat ibadat lepas. Langit kedua pula dia buat ibadat kena dunia. Buat ibadat kena dunia, bukan kena tuan. Boom, kena terkajang balik. Langit ketiga ni pap takabur. Langit keempat apa? Ujub. Ya. Dan langit yang kelima ialah amalan tidak kena Allah, tidak ikhlas. Dan keenam ni dia ni. Yang keenam dia ialah dia beribadat sedangkan jiran yang wajib dibantu dibuat dah. Semua langit keenam. Nak naik takut-takut 10 tahun, langit berapa lepas tak lepas. Nak jejak ke atas, masya-Allah. Ya. Tu kalau sahabat Nabi menangis takut. Dia langit dah lepas 1, 2, 3, 4, 5 lepas 6 sangkut. Berapa sangkut? Tu. Dia mampu tapi dia buat dah jiran dia. Tu bahaya kan ni. Seperti orang fakir miskin, masya-Allah. Dan yang ke-12, dan hak kepada orang yang terlantar dalam pelayaran. Ibnu Sabit, sebab dalam zakat dia letak khas tu. Ya, orang yang tersangkut apa semua tu boleh dibagikan zakat dia. Dan yang ke-13, larangan membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Semuanya membazir kawan syaitan. 14, suruh berkata yang berpatutan. Semua disuruh cakap yang patut saja. Ya, yang tidak, sebab itu masuk dalam umum hadis. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la, yakni setengah daripada tanda Islam seorang itu elok, dia meninggalkan benda yang tidak memberi faedah. Ya, bercakap tak faedah ditinggal, melihat tak faedah ditinggal. Dia ambil betul-betul yang boleh berfaedah sampai ke akhirat. Itu mana orang yang elok Islam dia. Dalangan bakhil ibarat tangan yang belenggu. Sebab bakhil ya dengan tamak ni adik-beradik. Bila tamak memang dia bakhil. Hak dia hak orang boleh nak juga. Ya, kedukut. Sebab apa dia bakhil? Hubbud dunia dalam. Sebab apa hubbud dunia masuk? Sebab hubbullah tak ada dalam. Ya, kalau dia bubuh hubbullah dalam, hubbul lain makan keluar. Ada keadaan dia. Sebab kena banyakkan zikrullah sampai dia rasa mahabbah dengan Tuhan tu kuat. Larangan boros ibarat tangan yang terbentang, langsung tak tahu nak mengolah ataupun nak tadbir hal tadi, boros sangat. Tu boleh dilarang. Dan larangan membunuh anak ni masyarakat jahiliah. Sebab dia tak yakin dengan Allah Ta'ala pemberi rezeki. Anak dia ramai takut susah, tanam gitu, habis tu saling paling besar. Tu pernah tengok dalam satu video kan. Ya, dahsyat tu. Ni jenis apa ni? Orang jenis asli hutan ada juga, dia pakai tok batin ni. Tu batin kapi pun tak kenal. Dia tanam anak tu sebab apa? Macam orang panggil nak buat niat apa kan. Budak tu hidup tengah main, dia tangkap. Kali-kali lubang sumbat tepung tanah, mungit-mungit tanah tu. Allah, kita tengok sedih betul leh. Sampai hilang senyap tu. Dia tanam dia hidup sumbat. Allah, nyanyi betul. Semua benda tu dibenteras
ya, dengan ketangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Larangan membuat zina ni pun keji, menyebabkan masuk zuriat dia tidak maknanya diaku oleh Islam. Dia tak boleh dibinkan dan nyanyi ke budak. Tu. Sebab tu apa yang sudah ulama kata mafat wa mamat, apa yang sudah taubat betul-betul kembali kepada Allah Taala. Larangan membunuh nyawa seorang, ya, pembunuhan tak dibenarkan. Sebab bunuh balas ada hukum dia tu. Larangan membunuh dengan melampau, dah bunuh cincang pula, jangan, ya. Sebab Islam kalau suruh bunuh apa pun, harta haiwan pun sembelih dengan tajam, ya, dia jangan menyakiti. Suruhan menepati janji, jangan dusta ni. Dan suruhan menyukat dengan cukup, mana jangan makan dacing, orang kira kan. Ni makan dacing, dia duduk dalam dacing, habis tu bukan makan dalam dacing. Yang kedua, suruhan menimbang dengan neraca keadilan, ya, semua tu kita timbang dengan betul, jangan mana ada unsur penipuan. 24, larangan menjadi pak turut. Ini dalam ayat ini, ya, dia menurut tanpa memberi perhatian semakan. Sebab kita jangan terima apa ucapan, melainkan kita suruh tabayyun. Dapat yang mendapat berita tu orang fasik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun tunduk. Dan akhir yang ke-25 ni, larangan berjalan dengan berlagak sombong. Ini semua dimurka oleh Allah Subhanahu. Ini semua berpunca daripada apa? Afatul qalbi, kerosakan batin hati dia tadi, ya. Kemudian maka semua ini adalah menjadi pengajaran, itu merupakan hukum-hukum yang menjadi syariat yang wajib dipelihara oleh semua agama, ya. Dan agama Islam itu utama inilah, dan tidak boleh sekali-kali dibatalkan hukum. Mana hukum ni kita kena pelajari, sebab ini ajaran Islam. Bukan kita sebut agama lain bersama, kita bukan ikut agama lain. Agama lain tak ada kena mengena dengan kita. Sebab innad dina indallah al-Islam. Islam saja. Kalau agama lain nak ikut tu beri pasal, tapi dia tetap tak diterima. Satu langit boleh derma, Tuhan tak terima. Sebab apa? Akidah tak ada. Bila kafir yang murtad, Tuhan tak terima. Ya, akidah tapak dia. Aqidatus salimah, mana akidah yang sejahtera, itu tapak membina segala bangunan amal kita. Dia nak bangunkan amal, tapak dia tak boleh. Nak bangun 3 tingkat rumah, tanam rumah tepi paya, jawab dia habis. Satu tingkat dia rokok. Tingkat ketiga dia sujud tu, terbaring habis semua. Foundation dia kena jaga. Maka foundation amal kita apa? Tapak dia yang besar, akidah sahihah, akidah yang betul. Kerana ia adalah hukum-hukum yang muktamad dan yang jelas sekali mengandungi hikmah, dan kesemuanya terkandung dalam 18 ayat yang bermula daripada la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kau jadikan serta Tuhan dan Tuhan lain, jangan. Ya, maluman madhura dan di akhirkan ayat ini. Sedangkan keseluruhan isi kandung Taurat termuat dalam 15 ayat, ya, untuk kaum Bani Israil. Demikianlah mengikut riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi maknanya jalan Islam lengkap semua dah ada. Kemudian Allah Taala menyebut pula dalam firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.